Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita sambung baca ayat yang ke-243 surah Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadaral maut. فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. Mula ada bintang ni, ini ialah simbol bagi kita sebut awal makra'. Satu juzuk ada 8 makra'. Ada 8 simbol bintang ini. Kita tengok alam ada hukum mim, mim mati. Atas huruf mim ni ada alamat sukun. Mim mati dia jumpa apa? Dia jumpa huruf ta. Maka huruf mim ni kita baca dengan jelas dan terang. Izhar syafawi. Jelas dan terang kita sebut mim mati ni tak dengung. Tara ilal ladzi. Ilal jumpa alif lam. Atas huruf alif ni ada kepala huruf sad. Ini simbol bagi hamzah wasal. Kita tak bunyikan dia, terus pergi ke huruf selepasnya iaitu huruf lam. Terus pergi ke lam, ilal. Seterusnya ladzi, huruf ya, ma asli. 2 harakat. Kharaju, waw. Ma asli, 2 harakat. Seterusnya min, nun mati jumpa huruf dal. Atas huruf nun, tak ada simbol apa-apa. Nun mati jumpa huruf dal, hukumnya ighfa' hakiki. Kita pun akan mengighfa'kan nun mati ni. Menyembunyikan dia. Sebut nun mati tu dengan sama-sama dengan tidak jelas berserta dengung. Macam mana kita nak sebut dengan tidak jelas? Kalau kita sebut jelas, kita sebut min. Ujung lidah kena langit atas, tu jelas. Kita sama-samakan dia, jangan bagi kena. Tergantung je dan berserta dengung. Jadi midi. Dia rihim. Ada alif kecil ni, mak asli 2 harakat. Rihim, hukum mim mati. Atas huruf mim ada tanda sukun. Mim mati jumpa apa? Jumpa dengan waw, iaitu selain daripada huruf ba dan mim. Kat sini dia jumpa huruf waw dan di atas mim ada tanda sukun. Maka mim mati hukumnya dibaca dengan izhar syafawi. Jelas dan terang kita sebut mim mati, tak dengung. Kemudian wahum. Sama, hukum mim mati. Atas huruf mim ada tanda sukun. Mim mati jumpa apa? Jumpa huruf hamzah iaitu selain daripada ba dan mim. Kita pun baca mim mati ni dengan jelas dan terang. Hukumnya izhar syafawi. Wahum ulufun. Ulufun jumpa huruf waw. Waw mak asli panjang 2 harakat. Kemudian fun. Ulufun, fun. Baris 2 di depan. Kita sebut sebagai tanwin. Tanwin baris 2 di depan bertemu dengan huruf ha. Maka hukum tanwin ni dibaca dengan izhar. Izhar halki. Jelas dan terang kita sebut tanwin ni tak dengung. Ulufun hadha. Kemudian hadaral maut. Al-maut jumpa huruf alif lam. Atas huruf alif ni kepala huruf sad. Ni simbol bagi hamzah wasal. Maka apabila kita jumpa simbol hamzah wasal ni, kita baca sambung daripada sini. Kita tak bunyikan hamzah ni, terus pergi ke huruf selepasnya iaitu huruf lam mati. Hadaral terus pergi ke lam mati. Kemudian hukum lam mati. Atas huruf lam ada tanda sukun. Selepas lam tak ada sabdu. Maka lam ni hukumnya dibaca dengan izhar qamari. Jelas dan terang kita sebut lam mati ni. Hadaral. Sebut jelas. Kena al tu jelas. Al-mauti faqala. Huruf alif ni mak asli 2 harakat. Faqala lahumullah. Kalimah Allah. Atas huruf alif ada simbol kepala huruf sad. Simbol bagi hamzah wasal. Maka terus apabila kita baca daripada lahumu, terus pergi ke huruf selepas hamzah wasal ni iaitu huruf lam. Terus pergi ke lam. Lahumu. Terus pergi ke lam. Kita tak bunyikan hamzah ni. Kita tak baca lahumu Allah. Tak.
Hukum lam mati pada kalimah Allah, lam ni dibaca dengan tebal sebab baris yang terakhir yang kita jumpa ialah baris depan, lahumu. Maka lam ni dibaca tebal, lahumullah. Tak baca lahumullah, tapi lahumullah. Kemudian pada lam kedua kita panjangkan 2 harakat, lahumullahu. Mu tu, mu dan tu, dua-dua ni mak asli, panjang 2 harakat. Kemudian thumma, mim bersabdu. Atas huruf mim ada sabdu, wajib kita dengung kat sini, kadar dengung 2 harakat. Jadi thumma. Kemudian ahyahum, jumpa huruf alif kecil ma asli 2 harakat, kita panjangkan pada ya ni. Kemudian hum, ada alamat waqaf, ada huruf jim kecil ni, waqaf jaiz, harus berhenti. Kalau kita berhenti, matikan sahaja ahyahum. Kalau kita sambung ahyahum inna, mim ni izhar syafawi. Sebab apa? Sebab dia jumpa dengan hamzah. Dan atas huruf mim ni ada tanda sukun. Seterusnya inna, nun bersabdu, wajib bergunnah, dengung, inna. Kemudian Allah, ada hamzah wasal. Kita baca daripada inna ni, kita terus pergi ke huruf selepasnya iaitu huruf lam. Kita tak bunyikan hamzah wasal ni, terus pergi ke huruf selepasnya iaitu huruf lam. Innallaha, lam dibaca dengan tebal sebab baris sebelum ni kita jumpa baris atas, inna tu baris atas, maka lam di sini kita baca dengan tebal. Tak baca innallah, tapi innallaha. Kemudian pada lam kedua panjangkan 2 harakat. Ladhu, huruf waw, mak asli 2 harakat. Fadlin, fadlin jumpa huruf tanwin, baris 2 di bawah jumpa dengan ain. Tanwin jumpa huruf ain, dibaca dengan jelas dan terang. Izhar halki, jelas dan terang kita sebut tanwin baris 2 di bawah ni. Fadlin ala. Kemudian ala jumpa alif lam. Atas huruf alif ni ada hamzah wasal. Maka apabila kita baca daripada ala, kita terus pergi ke huruf selepas hamzah ni iaitu huruf lam. Kita tak bunyikan hamzah tu. Jadi terus pergi ke lam. Alan, hukum lam mati pula. Atas huruf lam tak ada simbol apa-apa, kosong saja. Kemudian selepas lam ada sabdu. Maka lam ni hukumnya dibaca dengan idgham syamsi. Kita idghamkan lam ni. Nun ni masuk dalam lam, tak baca dan alal, tapi terus alan. Kemudian nun ni ada sabdu. Bila nun bersabdu, kita pun wajib dengung di sini. Kadar dengung 2 harakat, jadi alan nasi. Nas, huruf alif ni mak asli 2 harakat. Wala, alif kecil mak asli 2 harakat. Kinna, nun bersabdu, maka wajib unnah dekat sini. Walakinna. Kemudian aktsaran, jumpa lagi alif lam. Atas huruf alif ada hamzah wasal, simbol di kepala huruf sad. Apabila kita baca daripada aksara ni, kita terus pergi ke huruf selepas hamzah wasal ni iaitu huruf lam mati. Terus pergi ke huruf lam mati ni. Kemudian hukum lam mati, atas huruf lam tak ada simbol apa-apa, kosong. Tak ada tanda sukun pun tidak ada, kosong sahaja. Selepas lam ada sabdu, maka hukumnya dibaca dengan idgham syamsi. Kita idghamkan lam ni, nun ni masuk dalam lam. Nun ni ada sabdu pula. Bila nun bersabdu, wajib dengung kat sini. Wajib bergunnah kat sini. Alan aktsaran nasi. Nas, huruf alif mak asli 2 harakat. Kemudian lam alif, kita baca 2 harakat di sini. Yashkurun, kita jumpa huruf mat iaitu huruf waw. Waw ialah huruf mat. Kemudian kita matikan, kita sukunkan nun ni. Sebab apa? Kita nak wakaf di sini, kita pun sukunkan nun. Maka jadilah hukumnya mat arid disukun. Ada mat, ada panjang. Sebab mendatangnya sukun. Sukun dekat mana? Dekat nun ni. Kita sukunkan nun ni. Asalnya ada baris ni. Yashkuruna ada baris. Kita yang matikan sebab kita nak berhenti. Maka pada ma'arid disukun boleh baca 2 ataupun 4 ataupun 6 harakat. Maksudnya, tidakkah engkau ketahui wahai Muhammad tentang orang-orang yang keluar? Mereka melarikan diri daripada kampung halamannya kerana takutkan mati. Sedangkan mereka beribu-ribu ramainya. Wahum ulufun hadral maut. Maka Allah berfirman kepada mereka, matilah kamu. Thumma ahyahum, kemudian Allah menghidupkan semula mereka. Sesungguhnya Allah sentiasa melempah-lempah kurnianya kepada manusia. Tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Dalam ayat ni, menceritakan tentang kisah Bani Israel dahulu. Yang mana Allah ceritakan kepada umat Nabi Muhammad. Kepada engkau ni, kepada wahai Nabi Muhammad,
Jadi juga termasuk kepada kita. Bukan hanya kepada Nabi Muhammad sahaja, tetapi juga kepada umat Nabi Muhammad, yakni kita, tentang peristiwa ini. Peristiwa yang berlaku pada suatu ketika dahulu, pada zaman Bani Israel. Yang mana mereka ni ribu-ribu jumlahnya, ramai. Tapi dia lari keluar daripada kampung sebab takut mati. Kerana dia rasa kalau duduk di kampung tu dia akan mati. Jadi dia lari keluar. Tapi bukanlah kuasa yang menghidupkan, yang mematikan di tangan mereka, tetapi di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila Allah berfirman mati, mati. Allah berfirman hidup, dia akan hidup. Jadi dalam ayat ini, antara ibrahnya ialah tidak diceritakan tentang siapa dia yang lari keluar tu, di kampung mana dia keluar tu, ataupun beribu-ribu tu berapa jumlahnya secara tepat. Jadi dalam Al-Quran dia tak sebut. Dia akan sebut secara umumnya, nak menyatakan kepada kita tak penting pun kalau kita tak tahu siapa nama orang ni, tahun bila dia ni, orang mana, kampung mana. Yang itu tak penting untuk kita tahu. Yang penting ialah pengajaran dia. Itu yang lebih penting. Yang perlu kita ambil pedoman, apa dia pengajaran yang Allah nak sampaikan kepada kita. Kemudian dalam ayat ni ceritakan tentang umur, musibah, penyakit. Semuanya di tangan Allah Subhanahu Wa Taala, bukanlah di tangan manusia. Ada kita beriman dengan qada dan qadar ataupun dengan takdir. Cuma takdir kita semua manusia ni kita tidak tahu. Tapi wajib kita beriman dan meyakini. Cuma ada orang salah faham tentang konsep takdir. Seperti aliran Jabariyah, Qadariyah. Mereka salah faham. Kenapa kita ni, dah sakit ni, tak boleh buat apalah, kita tunggu je lah mati. Tak payah dah berubat. Contohnya sekarang ni musim COVID-19. Jadi ada penawar ataupun penyelesaiannya, solusinya ialah kita ada SOP, kita suntik vaksin. Lalu ada yang kata, kalau dah kena nak kena juga. Kalau tak kena, tak kena. Jadi dia tak nak ikut SOP tu, dia tak nak suntik vaksin. Jadi itu, dia salah faham tentang konsep takdir ni tadi. Kemudian pernah berlaku peristiwa pada zaman Sayyidina Umar dulu. Peristiwa wabak. Antaranya riwayat daripada Imam Bukhari, daripada Amir bin Sa'ad bin Abi Waqqas, bahawa ia pernah mendengar Usamah bin Zaid menceritakan bahawa Rasulullah SAW pernah berbicara tentang penyakit. Ada yang menyatakan penyakit wabak ta'un yang melanda. Wabak ialah suatu hukuman ataupun azab yang ditimpakan kepada sebahagian umat. Kemudian azab tu masih lagi tersisa di atas muka bumi. Kadang-kadang ia datang dan kadang-kadang ia pergi. Maka barang siapa yang mendengar ada wabak di sesebuah daerah, maka jangan dia pergi ke sana. Dan barang siapa yang berada di daerah yang terserang wabak, maka janganlah ia keluar dari daerah itu demi menghindari wabak tersebut. Maka peristiwa ni pernah berlaku pada zaman Sayyidina Umar menjadi khalifah. Ketika itu mereka ni diriwayatkan baru berpulang daripada Sawh, iaitu sebuah tempat yang menuju ke Syam, lebih kurang 13 marhalah daripada Madinah. Kemudian Abdul Rahman bin Auf menceritakan tentang hadis ini. Ketika mereka sampai ke Syam, pedagang-pedagang di sana menceritakan bahawa dekat Syam ni ada wabak. Maka Sayyidina Umar pun bermesyuarat sama-sama dengan orang-orang dia. Maka mereka ada berbeza pandangan. Abu Ubaidah berkata, adakah Sayyidina Umar mula-mula dia tak nak masuk. Dia tak nak masuk ke Syam tu. Abu Ubaidah pun kata, adakah kamu Sayyidina Umar hendak menghindari takdir Allah? Maka Sayyidina Umar pun menjawab, kita bukan menghindari takdir Allah, tapi kita pindah ke takdir Allah yang lain. Abdul Rahman bin Auf pun menceritakan, dia dengar hadis daripada Nabi SAW, sabda Rasulullah SAW, "Idza sami'tum bihi fi ard, fala taqdamu alayhi, wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha, fala takhruju furraran min." Apabila kalian mendengar ada satu wabak di sebuah daerah, janganlah kalian datang ke sana. Dan bila ada wabak di sebuah daerah sementara kamu berada dalam tu, maka janganlah kamu keluar untuk menghindarinya. Mendengar hadis tersebut, Sayyidina Umar pun mengucapkan Alhamdulillah. Kemudian Sayyidina Umar pun memutuskan untuk balik semula ke Madinah. Maksudnya tak masuk ke negeri Syam kerana dalam negeri itu ada wabak. Jadi ini menepati dalam SOP sekarang, iaitu kuarantin. Sistem kuarantin sekarang, maknanya yang daripada luar jangan masuk, yang daripada dalam jangan keluar. Itulah dia ibrah ayat yang kita baca pada ayat 2, 4, 3 ini. Sesungguhnya Allah ni banyak bagi kurniaannya, tapi kadang-kadang kita tidak bersyukur. Wallahu a'lam.